Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Azma Abdul Makar. Saya akan membentangkan hasil tugasan saya dan saya akan fokuskan kamera ini kepada tugasan saya di laptop, di mana hasil tugasan saya tersebut merupakan dalam bentuk PowerPoint presentation. Okey, ini adalah hasil tugasan saya, iaitu masalah pertuturan yang tidak jelas di kalangan anak-anak sindrom Down. So, pertamanya, perkenalan mengenai sindrom Down difokuskan kepada kromosom tambahan di kedudukan 21 yang mempunyai 3 kromosom berbanding dengan manusia normal, dan kelemahan kekurangan yang mereka hadapi berikutan dengan jumlah kromosom yang berlebihan tersebut, iaitu mengalami hipotonia ataupun mempunyai otot yang lembek di seluruh tubuh termasuk mulut dan juga lidah, dan keadaan ini menyebabkan anak-anak sindrom Down ini mengalami masalah pertuturan. Okey, juga difokuskan kepada jenis-jenis sindrom Down, iaitu trisomi 21 yang paling biasa berlaku, iaitu secara spontan semasa persenyawaan dan singgami, iaitu proses penghasilan telur. Jumlahnya ialah 93%. Translokasi 5% daripada kelahiran sindrom Down, dan mozaik 20% dari kelahiran sindrom Down. Okey, penyataan masalah yang pertama ialah masalah pertuturan yang kurang jelas sebutannya adalah masalah utama yang dimiliki oleh anak-anak sindrom Down. Keputusan satu kaji selidik lebih daripada 95% melaporkan bahawa pertuturan mereka selalunya sukar difahami oleh orang lain. Hanya 5% daripada ibu bapa tersebut menidakkannya. Okay, suatu perkara yang sangat jarang berlaku, sekiranya 100% pertuturan anak sindrom Down dapat difahami pada sebarang usia. Okay, tujuan kajian untuk mengkaji dengan lebih mendalam dan spesifik faktor-faktor yang menyebabkan pertuturan kurang jelas di kalangan anak-anak sindrom Down, untuk mengaitkan perkembangan oral motor yang terhad yang menyebabkan pertuturan yang tidak jelas, dan juga untuk membuktikan masalah apraksia merupakan antara faktor yang mengganggu kelancaran pertuturan tersebut. Soalan kajian, apakah faktor yang menyebabkan anak-anak sindrom Down mengalami masalah pertuturan yang tidak jelas sebutannya? Kedua, adakah terdapat sebarang berkaitan antara perkembangan oral motor yang terhad dengan keadaan pertuturan yang tidak jelas di kalangan anak-anak sindrom Down ini? Dan ketiga, adakah terdapat sebarang berkaitan antara masalah apraksia dengan kelancaran pertuturan di kalangan anak-anak sindrom Down? Okay, hipotesis kajian. Pertama, pertuturan kanak-kanak sindrom Down adalah sukar difahami kerana mengalami perkembangan oral motor yang terhad. Dan yang kedua, pertuturan kanak-kanak sindrom Down adalah sukar difahami kerana mengalami masalah apraksia. Okey, ini adalah definisi yang melibatkan pertuturan yang sukar difahami, skill oral motor dan juga pertuturan apraksia. Okey, kajian literatur. Terdapat beberapa kajian literatur mengenai keadaan ini, dan yang paling popularnya adalah daripada Cumming, yang merupakan seorang profesor yang selalu melakukan kajian mengenai anak-anak sindrom Down. Kita lihat di bawah sekali. Cumming dan Adam pada tahun 2000 telah membuat kajian terhadap 7 kanak-kanak sindrom Down yang mempunyai masalah pertuturan mereka dengan menggunakan the apraxia profile yang telah disediakan oleh Hickman pada 1997, iaitu ujian menentukan wujudnya pertuturan apraksia di kalangan anak-anak sindrom Down. Okey. Metodologi. Skop kajian adalah melibatkan anak-anak sindrom Down yang berumur 1 hingga 21 tahun, yang melibatkan lelaki dan juga perempuan. Okey. Kaedah tinjauan melalui borang soal selidik terhadap ibu bapa yang mempunyai anak-anak sindrom Down. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah bertumpu kepada pertuturan anak-anak mereka. Okay, setiap soalan dijawab dengan menggunakan skala Likert, iaitu selalu, kadang-kadang, jarang-jarang ataupun tidak pernah. Okey. Manakala responden pula dicari seramai yang boleh untuk mendapatkan keputusan yang lebih jelas dan tepat. Boleh didapatkan responden dari pusat-pusat sindrom Down, iaitu di Kiwanis, Down Syndrome Foundation,
pemulihan dalam komuniti PDK, Jabatan Kebajikan Masyarakat, ataupun soalan kajian diwawarkan di website ataupun blog-blog pribadi dan sebagainya, itu kepada sesiapa yang berminat. Okey, itu sahaja berkenaan dengan kertas kerja, dan yang seterusnya saya akan sambung sebentar lagi. Okey, ini adalah kerangka konsep bagi tugasan ini. Ini adalah kesannya, pertuturan yang tidak jelas di kalangan kanak-kanak sebelum Down. Faktor penyebab ialah perkembangan orang motor yang terhad dan masalah pertuturan apraksia. Juga dijelaskan apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan orang motor terhad dan juga pertuturan apraksia. Okey, pemboleh ubah. Okey, bagi pemboleh ubah bersandar ialah pertuturan yang tidak jelas di kalangan anak-anak sebelum Down. Manakala pemboleh ubah tidak bersandar ialah perkembangan oral motor terhad dan juga masalah pertuturan apraksia. Okey, ini adalah contoh soalan kaji selidik. Okey, bagi perkembangan oral motor. Okey, ini contoh soalannya, itu adakah anak anda menghadapi masalah dalam mengawal pengeluaran air liur? Adakah anak anda boleh menyedut minuman dengan menggunakan straw? Adakah anak anda hanya akan makan jika diberi makanan yang dihancurkan dengan sempurna? So, okey, ini ada sedikit lagi. Adakah makanan anak anda selalu bersepas-sepas masa waktu makan berlangsung? Jadi, keempat-empat soalan ini merujuk kepada oral motor. Jadi dari situ mereka, ibu bapa boleh menjawab sama ada selalu, kadang-kadang, jarang-jarang ataupun tidak, tiada, tidak pernah. Jadi itu dari segi oral motor. Dari segi masalah apraksia pula ialah, adakah anak anda mampu menyebut sesuatu perkataan dengan baik dan tiba-tiba menyebutnya dengan sebutan yang salah pada waktu lain? Adakah secara tiba-tiba anak anda menyebut sesuatu perkataan dan kemudiannya tidak mampu menyebutnya semula? Dan kemudiannya, adakah anak anda menyebut sesuatu perkataan tapi ada bunyi yang tertinggal ataupun tidak disebut? Jawapannya juga menggunakan skala Likert yang sama.